Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah murid-murid, untuk pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 kita pada hari ini, kita masih lagi meneruskan pembelajaran kita dalam unit 14, iaitu kenali kesenian kita. Kemahiran kita pada hari ini ialah menulis. Tajuk pada hari ini ialah gambus dan kompang. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat pertama, mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Kedua, murid dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betul. Mari sama-sama kita lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 9. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah alat muzik tradisional iaitu gambus dan kompang. Mari sama-sama kita lihat gambar yang ditunjukkan. Cikgu harap selepas melihat gambar yang ditunjukkan, murid-murid dapat kenal alat muzik gambus dan kompang. Mari kita baca bersama-sama petikan yang diberikan yang bertajuk gambus dan kompang. Okey, kita lihat sekali lagi pada gambar. Okey, ini adalah gambar gambus, manakala yang ini adalah gambar kompang. Okey, kita baca bersama-sama. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan gazal, zapin, inang dan joget. Okey, kita lihat dalam petikan gambus, tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Seterusnya kita baca petikan dengan memerhatikan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan untuk kita edit sebentar lagi. Okey, mari kita baca sama-sama. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey. Di sini kita dah jumpa satu perkataan kesalahan ejaan. Okey, kita gariskan. Kita baca seterusnya. Kompang tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Okey, satu lagi kesalahan ejaan iaitu tergolong. Seterusnya, kulit. Kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Okey, kita dalam ayat ni kita dapat dua kesalahan ejaan. Okey. Kita baca perenggan seterusnya. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Okey, kita tengok di sini tanda kesalahan tanda baca, iaitu
diletakkan koma. Tapi ini kita mulakan dengan huruf besar. Kalau huruf besar permulaan, kita mesti akhirkan dengan tanda apa? Okay, sebentar lagi kita bincang lah. This. Okay, kita ulang balik ya. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang, ini tanda nokta iaitu tanda titik. Tetapi dimulakan dengan huruf kecil. Ini adalah kesalahan huruf besar. Kita baca seterusnya. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Tengok. Di akhir ayat dia letak tanda seru. Kita belajar kalau tanda seru mesti ada kata seru. Di sini tiada kata seru, jadi akhir ni sepatutnya kita letak tanda apa? Bukan tanda seru. Jadi ni adalah salah. Mana di sini kita ada 3 kesalahan tanda baca. Kita baca perenggan yang ketiga. Cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut rentak. Kita tengok di sini ada kesalahan imbuhan. Cara mengmalu. Ini salah. Satu imbuhan, salah imbuhan awalan. Yang ni pun satu lagi mentepuk. Dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan menikut. Ada 3 kesalahan imbuhan. Kita baca seterusnya. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Rasa-rasa awak rasa sesuai ke imbuhan menjaga dalam ayat tersebut? Tidak sesuai. Jadi di perenggan ketiga untuk petikan kompang ini kita dapati ada 4 kesalahan imbuhan. Mari sama-sama kita lihat semula kesalahan ejaan yang telah kita dapati di dalam petikan ini. Pada kotak yang berwarna merah ialah kesalahan ejaan. Kotak yang berwarna biru ialah kesalahan tanda baca. Dan kotak yang berwarna kuning ialah kesalahan imbuhan. Mari kita lihat jawapan yang betul untuk setiap kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Setelah mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan, cikgu hendak awak baca semula petikan tersebut. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 10. Aktiviti 3. Kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Kemudian betulkannya. Tajuk ialah toko kraf negara. Kita tengok gambar. Ni adalah gambar toko kraf negara. Mari kita baca bersama-sama. Adik guru kraf logam dan toko kraf negara. Nama
Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Bidang seni kraft logam. Lantikan pertama adik guru pada tahun 2008. Tahun lantikan tokoh kraft negara pada tahun 2011. Seterusnya kita lihat pada petikan latar belakang penglibatan. Okey, awak baca petikan yang diberikan dan ada terdapat kesalahan ejaan. Okey, yang berwarna hijau ni adalah kesalahan ejaan. Ada 5 kesalahan ejaan pada perenggan pertama dalam petikan ini. Pada perenggan kedua adalah kesalahan tanda baca. Okey, ada 5 kesalahan tanda baca yang terdapat pada perenggan kedua. Cikgu dah warnakan dengan warna merah jambu. Okey, cikgu nak awak kenal pasti kesalahan tanda baca apa yang patut awak betulkan. Okey, contoh Allahyarham. Ini adalah permulaan ayat, mesti kita nak gunakan huruf apa. Okey, contoh ni adalah tanda apa? Okey, yang sesuai kita letak. Ni koma. Okey, koma salah. Selepas koma dia tulis huruf besar. Sepatutnya tanda apa? Lepas tu baru kita tulis huruf besar. Okey, ni selepas tanda nokta mestilah huruf dia huruf apa? Okey, dan ini seperti yang cikgu terangkan tadi, tanda seru mesti ada kata seru. Tapi di ayat ini tiada terdapat kata seru. Maksudnya ini kita kena letak tanda apa, bukan tanda seru. Okey, cikgu nak awak betulkan. Dan perenggan yang ketiga adalah kesalahan imbuhan. Okey, awak tengok ada 5 kesalahan imbuhan. Cikgu nak awak betulkan menjadi perkataan yang betul dengan menggunakan imbuhan yang betul. Selepas itu, lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 11. Tulis semula ikut perenggan yang ditunjukkan. Okey, kalau ada perenggan tu kita hendaklah tulis ke dalam, anjakkan ke dalam sedikit daripada tepi garisan. Okey, cikgu nak awak tulis betul-betul dan pastikan ejaan betul, imbuhan betul dan tanda baca yang betul. Okey, untuk kesalahan yang awak dah editkan, yang awak dah murnikan, cikgu nak awak gariskan. Okey, dah tulis di sini, gariskan untuk jawapan yang awak dah betul. Untuk setiap kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca tu awak gariskan. Tulis ikut perenggan yang telah ditunjukkan di dalam petikan pada halaman 10. Okey, itu saja tugasan kita untuk hari ini. Sampai di sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.